Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam ini Allah taala memilih kita untuk berada di dalam rumah Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ramai-ramai di kalangan hamba Dia, Allah taala pilih kita untuk hadir dan berada di dalam majlis ini untuk memikirkan tentang akhirat kita. Kerana orang yang cerdik ni orang yang banyak ingat kepada akhirat. Orang yang cerdik orang yang banyak ingat kepada mati. Orang yang cerdik yang banyak ingat bagaimana kehidupannya dibangkit kelak, bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak, duduk di hari akhirat kelak, bertemu dengan Allah, bagaimana hal keadaannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kata Allah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini dinilai sebagai salah satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang amal ibadah ini kita akan bawa balik bertemu dengan Allah, dan mudah-mudahan ganjaran syurga Allah Ta'ala balas kepada kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sambung pengajian kitab kita 40 hadis jalan ke syurga. Kita sampai pada muka surat yang ke-7. Kita berhenti pada 4 hari bulan 3 yang lalu. Muka surat 7 kita sampai kepada perenggan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, oleh kerana kita tidak tahu bilakah saat kematian itu, maka kita perlu memastikan setiap gerak dan geri kita dicatat sebagai ibadah. Kita wajib menjauhkan diri daripada melakukan dosa, kerana kematian boleh datang pada bila-bila masa. Apabila melakukan ibadah, rasakan bahawa itulah ibadah yang kita yang terakhir. Kita nak sambung lagi di bawah hadis yang ketiga, di bawah tajuk mati di atas kalimah tauhid. Pengarang kitab kita kata, kita tidak tahu, sebab tu kita kena melakukan persediaan. Kerana apa dia tuan-tuan? Kerana kita tidak tahu bilakah saat kita nak dijemput balik bertemu dengan Allah. Kita tidak tahu bila. Kita tahu saat kehidupan kita tu bermula daripada bila, tuan-tuan? Tuan-tuan boleh tahu tuan-tuan beranak bila? Tuan-tuan beranak jam berapa? Tuan-tuan dilahirkan dalam keadaan yang macam mana? Tuan-tuan dilahirkan di mana? Tuan-tuan tahu. Tetapi Allah Ta'ala rahsiakan daripada kita bila kita nak balik bertemu dengan Allah. Masa mana kita nak balik bertemu dengan Allah? Jam berapa kita nak balik bertemu dengan Allah? Tarikh bila kita nak balik bertemu dengan Allah? Di mana kita nak balik bertemu dengan Allah? Yang ni kita tak tahu, tuan-tuan.
Di antara perkara yang Allah Ta'ala rahsiakan kepada kita, kata ulama, di antaranya apa dia? Yang pertama, jodoh kita. Kita tidak tahu jodoh kita dengan siapa. Berapa ramai dalam masyarakat kita bercinta dengan orang lain. Bercinta bagai nak rak, tiba-tiba berkahwin dengan orang lain. Berapa ramai yang ada? Allah Ta'ala rahsiakan daripada kita. Yang kedua ni tentang rezeki kita. Sebab tu jangan bimbang dengan rezeki Allah. Jangan bimbang. Kalau Allah Ta'ala dah tetap, Allah Ta'ala dah kata, Allah Ta'ala dah letak bahawa itu rezeki kita, kamu buatlah macam mana pun, hang buatlah macam mana pun, rezeki itu tetap yang hang. Hang jangan duk takut, sebab Allah Ta'ala dah janji dah, huwa razzaq wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah itu maha memberi rezeki, Allah itu kaya, kamu ni yang miskin, kita ni yang susah, kata Allah, tuan-tuan. Sebab tu jangan bimbang dengan rezeki Allah. Yang ketiga, Allah Ta'ala rahsiakan daripada kita apa dia? Allah Ta'ala rahsiakan tentang kematian kita. Sebab tu kalau pakat-pakat tahu nak mati bila, tuan-tuan, penuh masjid, ketat masjid malam ni, tuan-tuan, kalau kita tahu nak mati bila, buka handphone, tengok satu aplikasi tarikh kematian, scan tengok mati, nak mati minggu depan. Dia penuh masjid ni, tuan-tuan. Dia tak kira dah covid ke apa ke. Sebab tak tahu nak mati bila lah yang orang lengah-lengah dalam melakukan amal ibadah. Sebab tak tahu nak mati bila lah orang yang buat lebih kurang dengan akhirat ni. Tetapi kata ulama, walaupun Allah rahsiakan daripada kita saat kematian, bagaimana kita nak mati, di mana, tarikh bila kita nak mati, masa mana kita nak mati, di mana kita nak mati, Allah Ta'ala rahsia. Tetapi Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita, apa dia? Menentukan cara dan hal keadaan kematian kita tu macam mana. Yang ni Allah Ta'ala bagi kat kita. Kita boleh tentu sama ada kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah ataupun kita nak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang ni Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebab tu Allah Ta'ala, ulama ajak kepada kita agar minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Dalam kitab Lum'atul Awrad, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Allah Ta'ala bagi kepada kita cara keadaan kamu nak menentukan hal keadaan kematian kamu. Sebab tu kita tak tahu mati bila. Sebab itulah kata Tok Syekh kita, dia kata pada rasakan apabila kamu melakukan ibadah salat ataupun ibadah apa-apa, rasakan bahawa itulah salat kita yang terakhir. Apabila kita berpuasa di bulan Ramadan, rasakan itulah Ramadan terakhir buat kita. Mungkin tahun depan kita tidak lagi berpeluang menikmati pahala besar dari Ramadan. Begitulah hendaknya kita apabila melakukan amal ibadah yang lain. Yang ni kata ulama, tuan-tuan, dalam kita nak melakukan ibadat ni Pak Long, kena anggap bahawa ibadat itu adalah ibadat yang terakhir yang kita lakukan. Apa-apa jenis ibadat sekalipun. Tuan-tuan semayang maghrib tadi. Tuan-tuan semayang maghrib. Tadi saya semayang maghrib. Dan lebihnya saya datang jauh boleh buat jamak dan qasar. Selesai dah Isya. Tuan-tuan semayang maghrib tadi. Adakah tuan-tuan boleh jamin bahawa esok masih ada maghrib untuk tuan-tuan? Tuan-tuan boleh jaminkah kata esok tuan-tuan boleh semayang maghrib lagi? InsyaAllah tak apa Ustaz, hari ni saya buat lebih kurang baca pendek pun tak apa. Sebab apa? Sebab saya akan semayang lagi maghrib besok. Tuan-tuan jangan kata maghrib besok Aisyah sagi pun tuan-tuan tak tahu boleh semayang ke tak? Berapa ramai sebelum ni kita duk boleh pergi buat kerja haji, kerja umrah ni tuan-tuan, selama ni masuk bulan Zulhijjah, berpuluh ribu rakyat Malaysia boleh pergi buat kerja haji. Tuan-tuan ada duit, tuan-tuan ambil package yang mahal. Tapi Allah Ta'ala bagi COVID ni saja, tuan-tuan, makhluk yang tak nampak Mekah tak boleh pergi dah. Dulu tuan-tuan ada duit, setiap tahun tuan-tuan, every year tuan-tuan boleh pergi Mekah. Bulan 12, bulan Ramadan, cuti sekolah bulan 3, cuti sekolah bulan 5, bila-bila masa anytime tuan-tuan ada duit, tuan-tuan boleh pergi dekat travel agent, tuan-tuan bayar duit, tuan-tuan pilih tarikh, tuan-tuan nak terbang pergi melakukan ibadah umrah anytime. Tapi Allah Ta'ala bukan bagi mati, Allah Ta'ala hantar satu makhluk dia tuan-tuan,
yang bernama coronavirus, hari ini tutup pintu Mekah, tak mau nak terima tetamu. Tuan-tuan ada duit dalam bank berjuta, tuan-tuan tak boleh pergi Mekah. Sebab tu kadang-kadang nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, kita takkan reti bersyukur selagi mana Allah Ta'ala tidak tarik nikmat tu daripada kita. Masa kita kena COVID itu ni, pakat duk bising masjid tak buka. Satu Malaysia ni bising tuan-tuan. Kerajaan ni kena maki hari-hari. Dia duk maki tu, yang duk bising tu jenis bukan dia main masjid sangat. Dia kata gila masjid tutup. Kita ni bila kena musibah lagi kena rapat dengan Allah ni, semayang Jumaat tak boleh, nak tarawih tak boleh, gila habis semua ni. Hari ni kerajaan buka pintu pagar masjid, berapa orang yang mai? Yang bising hari tu mana? Tak mai juga. Sebab tu Nabi kata manusia ni alasan dia cukup banyak. Allah Ta'ala tarik nikmat tu. Sebab tu diajar oleh ulama, tuan-tuan, dalam kita nak buat ibadat apa-apa pun dalam hidup, anggap ibadat itu adalah ibadah yang terakhir yang kita lakukan. Mau tanam dalam dada kita, mau tanam dalam pemikiran kita bahawa ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah yang terakhir. Tak tahu nak boleh buat ataupun tidak. Ni dia kata, bila kita anggap ibadah itu ibadah terakhir, kita akan dirikan ibadah tersebut, kita akan lakukan ibadah tersebut dalam keadaan yang paling terbaik. Kalau kita anggap maghrib kita tadi maghrib yang terakhir, kita akan dirikan solat tadi dengan keadaan yang paling sempurna, yang paling terbaik dalam hidup kita. Kalau kita anggap kuliah maghrib malam ni adalah kuliah maghrib terakhir kita, saya yang datang menyampaikan kuliah kena anggap kuliah ini adalah kuliah terakhir dalam hidup saya. Sebab esok belum tentu saya boleh mengajar lagi, tuan-tuan. Walaupun dalam jadual ni ada kata esok saya ada kuliah di mana-mana, tetapi belum tentu saya boleh menyampaikan kuliah lagi pada esok hari. Tuan-tuan yang datang masjid malam ni, tuan-tuan kena anggap, mungkinkah, adakah ini adalah kuliah dan kedatangan aku di masjid untuk kali yang terakhir? Sebab tu kadang-kadang tulul amal ini, panjang angan-angan ni tuan-tuan, menjadikan kita ni tergendala di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Sebab apa? Angan-angan tu panjang. Sebab tu dia kata kena jaga. Kita juga mestilah rajin beristighfar, berselawat ke atas Nabi SAW, dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Benar rajin, dia kata 3 amalan ni kena rajin hari-hari buat. Yang pertama pada istighfar. Tadi saya dengar lepas semayang maghrib tu imam kita zikir astaghfirullah, apa nama dia istighfar. Kalau tuan-tuan dengar tadi ni, astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Kita dengar selalu, yang kita dengar macam mana? Hayyul qayyum, astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiba-tiba malam ni kita dengar tu imam kita kata astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum. Lalu hayyul, ini hayyal. Ada orang dia dengar-dengar, dia kata tu imam ni lah yang nanti jadi imam pun istighfar pun pakai hitab betul. Ada yang kata macam tu. Dia nanti dia duduk tengok satu macam, dia kata dekat AJK masjid yang hampa pergi lantik jadi imam tu pun istighfar pun tak betul. Bukan tak betul, kita tak mengaji. Ada orang tanya, ustaz, macam mana tu imam tu baca hayyal qayyum? Kalau kita buka dalam kitab Imam Al-Ghazali, sama ada Bidayatul Hidayah ataupun dalam Ihya Ulumuddin, ataupun kita buka dalam kitab Imam An-Nawawi Al-Adhkar, Imam An-Nawawi, Imam Al-Ghazali rahimahumullah, mereka ni ajak kepada kita zikir ataupun istighfar dengan cara yang tu imam kita baca tadi. Imam Ghazali ajak lafaz yang paling masyhur. Imam Ghazali kata, Imam Nawawi kata, astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum. Tu
Tok Imam kita baca tadi, dia ada rujukan tak? Ada. Dalam kitab mana? Kitab Imam Ghazali. Dalam kitab mana? Dalam kitab Imam Nawawi. Dan kita kena biasa, pasal para alim ulama ajar kita dengan lafaz yang tu. Dia pandangan yang lebih masyhur, pandangan yang lebih kuat, pandangan yang lebih banyak. Hayyal Qayyum. Tapi kalau saya nak sebut juga Ustaz, saya tak mau sebut Hayyal Qayyum, saya nak sebut Hayyul Qayyum, boleh tak? Boleh, tak salah. Cuma kalau kita dah tahu yang ni yang lebih kuat, bacalah Hayyal Qayyum. Oh, saya tak faham Ustaz. Macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan duduk di masjid, tiba-tiba tu imam kita dia pergi tukar dah baca Fatihah. Kita duk baca ihdinas siratal mustaqim. Dia mai baca pula satu tu imam, ihdinas siratal mustaqim. Dia duduk belakang, dia kata pelik-pelik tu imam muda ni. Fatihah membaca tak betul. Bukan tak betul, ada riwayat kata ihdinas sirat. Tetapi pandangan yang lebih kuat, pandangan yang lebih masyhur ihdinas sirat. Sebab tu kita baca ihdinas sirat. Hayyal Qayyum dengan Hayyul Qayyum, yang mana lebih kuat? Hayyal Qayyum. Nak baca Hayyul Qayyum salah tak? Tak salah. Tetapi Hayyal Qayyum lebih kuat daripada Hayyul Qayyum. Dah kita mengaji, dah kita tahu, kita tukarlah Hayyal Qayyum. Sebab tu jangan kita ni secepat ataupun semudahnya nak label, ha ni tak betul, ha ni tak betul. Kadang-kadang bukan tak betul, kita ni tak mengaji. Tukar. Tak mau tukar tak apa dah Ustaz, tak apa, tapi lebih baik kita tukar sebab kita dah mengaji. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum. Dia kata hayyal kah hayyul, aku tetap hayyul, ikut suka hang. Terang-terang dah. Tapi orang Melayu ni macam duk kata dia payah nak berubah tuan-tuan. Bukan nak suruh berubah amalan, nak suruh berubah tempat duduk kuliah pun payah berubah. Dia kata dah, aku ni daripada mula aku pencen tahun 96 sampai tahun ni 2020, aku tiang ni aku duduk kalau dengar kuliah. Ustaz kata mai depan sikit tukar tiang. Dia kata dah Ustaz, istiqamah tiang ni, dia kata. Payah yang kata orang Melayu ni kadang-kadang nak ajak berubah. Cuma nak cerita sebagai ilmu, sebagai satu knowledge baru kepada kita. Ni Tok Syekh kita kata kena banyakkan apa dia? Istighfar yang pertama, dia kata berselawat kepada Nabi SAW. Ni amalan kedua. Kena tuan-tuan, yang ni yang kita duk bagi tahu ni, yang kita duk cerita ni, kena buat. Sebab tu dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Laith As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa dia? Yang ni satu ilmu untuk tuan-tuan ni. Kata Imam Abu Laith, siapa yang menjaga dan mengingati setiap hari 7 kalimah. Imam Abu Laith kata siapa yang setiap hari dia duduk ingat, makna apa dia duduk ingat? Dia duduk sebut 7 kalimah ni. 7 kalimah ni. Maka orang tu sangat mulia di sisi Allah, sangat mulia di sisi malaikat, dan Allah akan ampun segala dosa dia walaupun dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Dan dia ni Allah Ta'ala akan anugerahkan rasa nikmatnya dalam melakukan ketaatan. Dan dia ni akan dihidup ataupun dimatikan dalam keadaan yang paling cantik. Hidup dalam keadaan yang paling baik, mati pun dalam keadaan yang paling baik. Siapa dia orang ni tuan-tuan? Adakah orang ni di kalangan orang Arab? Tak. Di kalangan hamba Allah, sesiapa saja yang dia jaga 7 kalimah ni, Allah Ta'ala, Nabi abang Imam Abu Laith beritahu. Balik ni, mulai daripada malam ni sampai mati, tolong jaga kalimah ni. 7 kalimah ya, bukan banyak pun. 7 kalimah kena amalkan. Saya ulang balik. Imam Abu Laith As-Samarqandi, dia ni karang kitab ni tuan-tuan. Kitab dia yang tuan-tuan pun boleh baca, dan terjemahan dalam bahasa Melayu pun dia punya perselerak di pasaran duk ada. Tuan-tuan balik beli kitab ni 30-40 ringgit, letak di rumah. Nama kitab tu apa dia? Tanbihul Ghafilin. Peringatan bagi orang yang ghafilin, yang lalai.
orang apa nama Penang dia duk guna lah ghafla jingga, dia duk panggil tu ghafla jihang ni, betul-betul ghafla jingga. Ghafla ni dia mai daripada perkataan ghafla. Kitab yang dia tulis tu pun Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai. Dia karang dalam kitab tu, dia letak satu bab, dia kata apa dia cerita, dia kata siapa yang dalam hidup dia seharian, everyday, setiap hari ni dia jaga 7 kalimah ni. Ada 7 kalimah ni dia jaga. Orang ni, kata Imam Abu Lais, di sisi Allah, di sisi malaikat cukup mulia dia ni. Di sisi Allah, di sisi malaikat, orang ni cukup mulia. Dan dia ni pula, kata Imam Abu Lais, Allah akan ampun dosa dia walaupun dosa dia ni sebanyak buih di lautan. Dan dia ni pula akan diberikan kenikmatan dalam merasakan nikmatnya taat, hidup dan mati. Hebat orang ni, hebat. 7 kalimah tu apa dia? Yang pertama, kata Imam Abu Lais, orang ni dia nak buat apa setiap hari, setiap perilaku dia, dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ni yang pertama. Apa benda tuan-tuan nak buat, mulakan dengan Bismillah. Ini yang pertama kena buat. Tuan-tuan nak pegang botol, Bismillahirrahmanirrahim, bukannya berat pun. Tuan-tuan nak start kereta, nak keluar daripada rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Nak pakai kasut, Bismillahirrahmanirrahim. Jadikan amalan. Nak pegang telefon, Bismillahirrahmanirrahim. Apa pun. Tapi dalam kawasan yang boleh sebutlah ni, tuan-tuan duduk dalam jamban, habis berak, duk buka kepala paip pun Bismillah, mau pergi tendang pintu, buah penampak sekali lah. Dalam jamban bukan duk boleh sebut kalimah ni. Ni dalam hidup nak pakai baju Bismillah, nak pasang butang baju Bismillah. Apapun kata dia, hang nak buat apapun benda yang hang kena sebut dalam setiap perilaku hang, mulakan perilaku kamu dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ni yang pertama. Yang kedua, kata Abu Lais, Imam Abu Lais, yang tadi dia kata apa dia, nak buat apa mulakan dengan Bismillah. Yang kedua, selesai dalam melakukan urusan kamu, ucaplah Alhamdulillah. Apa pun, mulakan dengan Bismillah, habis Bismillah, selesai buat kerja, Alhamdulillah. Nak minum, Bismillahirrahmanirrahim, minum. Habis minum, Alhamdulillah. Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa dia? Siapa yang nak minum baca Bismillah, dia minum macam tadi. Nak minum, Bismillahirrahmanirrahim, minum. Habis minum, Alhamdulillah. Sekali nak sambung pula, Bismillahirrahmanirrahim, minum. Habis minum, Alhamdulillah. Nak minum pula, Bismillahirrahmanirrahim. Lagi, berapa teguk pun ikut lah. Kalau satu cawan dia boleh buat 8 kali teguk, 8 kali Bismillah, 8 kali Alhamdulillah. Orang yang buat macam ni, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, Allah cabut dalam diri dia apa dia? Perasaan suka dalam melakukan maksiat, teringin nak buat maksiat, rasa nak buat maksiat, Allah Ta'ala cabut dalam diri dia. Tu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Mula Pak Long, mula. Kita ni umur pun dah bertambah, rambut pun daripada hitam jadi putih, janggut pun daripada hitam jadi putih, kena mula buat. Yang mana muda-muda, start daripada muda buat. Mudah, bukan bah. Yang ketiga, dia kata apa dia? Jika duk cakap ni, dalam dia duk cakap ni, lidah dia ada terlajak dalam kata apa-apa, ataupun tindak tanduk dia ni buat benda-benda yang Allah Ta'ala murka. Dia duk sembang di kedai ke, duk sembang di rumah ke, duk sembang di pejabat ke, tiba-tiba lidah ni terlajak dia bercakap benda yang Allah Ta'ala tak suka. Tangan ni dia duk buat, dia terlajak pergi buat benda yang Allah Ta'ala tak suka. Kaki ni duk berjalan, dia terlajak pergi buat benda yang Allah Ta'ala tak suka. Orang yang macam ni, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa dia? Bila dia terlajak melakukan sesuatu perbuatan ke arah benda yang Allah Ta'ala murka, cepat-cepatlah ucapkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus beristighfar. Dalam dia duk buat ni, tiba-tiba dia terlajak duk buat. Duk sembang, tata dia duk pergi mengumpat orang tu, dia duk pergi mengumpat orang ni, dia pergi kata dekat orang tu, dia duk pergi kata kat orang ni, segera beristighfar.
Itu yang ketiga. Berapa kalimah dah? 3 kalimah. Yang keempat, apabila kamu nak melakukan perkara pada esok hari, ucapkanlah insya-Allah. Apa-apa benda kita nak buat esok hari, ucaplah insya-Allah. Ni sehari habis semayang apa semua duk pakai kasut, kawan kita kata okey, jumpa lagi esok nak, insya-Allah. Esok ni kita lepas semayang subuh kita pergi minum dekat tu, insya-Allah. Ni besok kita pergi buat urusan bank sama-sama nak, insya-Allah. Esok ni lah kita nak sign sikit ada dokumen, insya-Allah. Apa yang kita nak buat esok, insya-Allah. Berapa dah? 4 dah kalimah. Yang kelima, jika menghadapi kesukaran dalam kita duk buat urusan dalam hidup kata kita, dalam hidup kita ni ada kita duk buat apa-apa urusan, tiba-tiba urusan tersebut berhadapan dengan suatu kesukaran. Ni kita duduk bincang ni, kita nak buat apa-apa ni, tiba-tiba dalam urusan kita tu ada kesukaran. Ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ni dia duk ajak kita ni tuan-tuan ni, jangan mulut ni kadang-kadang orang Kedah tuan-tuan. Orang Kedah dia duk tengok jadi pula dah satu kluster pula dah di Kedah tu, Covid ni. Siva Ganga ni dia satu nama tempat di India. Kita pun kalau tak kenal tu tak tahu Siva Ganga ni binatang apa. Kena di Kedah tu, perkataan yang duk keluar haram jadah. Haram jadah. Tak ada langsung la haula wala quwwata illa billah ni tak keluar langsung. Tapi Imam boleh sajak kita, dia kata sudah, haram jadah tu simpan. Keluar pula la haula wala quwwata illa billah. Nak buat apa dia kata? La haula wala quwwata illa billah. Kita sebut juga la haula wala ni waktu mana tuan-tuan? Waktu marah. Cari kunci tak jumpa. La haula wala quwwata illa billah. Dia letak dekat mana dia marah. Tukar balik tune. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya apa yang kita boleh buat. Kita tidak ada kekuatan apa, kita tidak ada apa-apa, melainkan apa-apa yang kita dapat ni tuan-tuan, minallah, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Keluar sekali cari kasut selipar hilang, tak jumpa. Selipar tu baru beli kemarin ya. Minggu lepas hilang dah di masjid ni juga. Beli kemarin RM49 9 kupang. Jenama bata. Dulu dia bawa jenama lain, dia kata aku beli bata, tengok nak hilang tak hilang, berat ni bata, hilang pula malam ni. Keluar la haula wala quwwata illa billah, hilang pula kasut aku. Cuba tengok tuan-tuan, cuba. Ni yang duk cakap ni pun tak boleh nak buat lagi, nak cuba malam ni. Ni yang duk mengajar tuan-tuan yang duduk dekat meja ni pun tak tentu boleh buat lagi, nak balik cuba malam ni tengok. Ni 7 kalimah. Yang keenam, bila kamu ditimpa sebarang musibah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa jenis musibah sekalipun. Inna lillahi ni tuan-tuan kita dah pakai dah. Pakai di mana? Waktu kematian. Dengar satu orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ngaji ni, ustaz-ustaz duk bagi tahu, bukan kata mati. Kalau jatuh, kalau sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita duk belajar dah. Walaupun kawan-kawan ni kadang-kadang kita sebut innalillah, dia kata tak mati lagi. Kita dengar satu kawan kita kata, minta maaf lah, saya kemarin duk cadang nak main lah, tapi ya Allah, Allah Ta'ala uji saya. Ayo jadi macam mana? Naik motor petang kemarin, accident, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita duk ngaji dah. Malam ni Imam Abu Lais kata bukan sekadar accident, bukan sekadar kemalangan, sebarang jenis musibah yang kena pada diri kamu, ucaplah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ucap inna lillah. Isteri telefon, abang, ya abang duduk mana ni? Baru habis sembahyang Isya malam ni. Abang balik cepat abang di rumah kita. Sebab apa? Pencuri masuk, dia curi ni. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebarang bentuk musibah yang kena ni, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Serah balik benda ni kepada Allah tuan-tuan.
Ni macam kita duk kena Covid ni tuan-tuan, satu benda kita tak pernah fikir. Allah Ta'ala uji tak kita? Uji tuan-tuan. Tetapi ujian Allah kepada kita di Malaysia ni tak berat macam mana ujian Allah kepada saudara kita di Lubnan kemarin ni. Dahlah masalah pandemik Covid-19 ni pun tuan-tuan, himpit derita rakyat. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji, meletup pula di bandaraya Beirut ni. Satu bandaraya yang cantik, tempat pelancong suka pi tepi pantai, dia punya bangunan dia cantik. Tiba-tiba tuan-tuan jadi padang jarak, padang terkukuk, hancur habis. Kita ni Allah Ta'ala uji tak penduduk Malaysia? Uji. Allah Ta'ala uji tak kita penduduk Malaysia? Uji. Tetapi ujian kita tak dahsyat lagi tuan-tuan. Benarlah kata ulama, Allah Ta'ala menguji hambanya sekadar kemampuan untuk hamba tu menerima ujian tersebut. Sebab tu tuan-tuan jangan duk iri hati dengan orang. Dia ni Allah Ta'ala bagi macam ni, dia ni Allah Ta'ala bagi macam ni. Kita duk iri hati dengan orang. Dia ni Allah Ta'ala bagi nikmat macam ni. Nikmat kepada hamba ni Allah Ta'ala bagi berbeza-beza. Ujian Allah Ta'ala bagi kepada hamba juga berbeza-beza. Kadang-kadang kita duk nampak je, ustaz, Allah Ta'ala bagi nikmat pada dia, hebat ustaz, saya pun tak dapat nikmat macam tu. Kamu jangan tengok nikmat saja, musibah yang Allah Ta'ala bagi juga berbeza-beza. Hang nikmat tak banyak, musibah tak banyak. Kawan tu nikmat banyak, musibah pun banyak. Tuan-tuan duduk di Selangor tak sama dengan kami yang duduk di Kedah. Kena pula. Kata Siva Gangga tadi ni. Dah lah PKP hari tu ni tuan-tuan, ramai mana hilang kerja di Kedah ni. Tuan-tuan duduk di Selangor, peluang pekerjaan banyak. Saya semalam habis kuliah di Masjid Tamarakan semalam, naik kereta, satu orang detek mai kat saya. Sebab di Kubang Pasu, saya ni duduk di daerah Kubang Pasu. Daerah Kubang Pasu ni tuan-tuan, di antara daerah yang agak teruk sikit lah, kena Siva Gangga tu dia punca daripada daerah Kubang Pasu lah. Tetapi dekat tempat saya tu tak kena lockdown, tak kena. Kok Diang ni bersih, Covid tak ada. Ambiak yang ramai Kok Diang ni, tahu ambiak, kaki ayam ambiak. Covid tak apa banyak. Hari ni di Kubang Pasu satu kes, Kulim 5 kes hari ni. Dengar kata sampai 7,000 orang akan disaring untuk cek dia punya ni. Adalah 2-3 kawasan yang mula dah dia diperketatkan. Makna nak keluar tak boleh, nak masuk orang luar tak boleh, lepa pun nak keluar tak boleh, duduk di situ ya. Satu orang ayah ni dia tag mai kat saya. Pagi ni saya dapat 5 lagi WhatsApp. Malam ni tuan-tuan kena tolong. Duk dah ustaz, tolong ustaz, saya ni dah lah PKP hari tu hilang kerja. Duk kerja-kerja PKP hari tu ni, kena sampai 3-4 bulan tak boleh kerja. Syarikat tu pun tak boleh nak buat apa, kena buang pekerja. Kita nak salah siapa tuan-tuan? Nak salah majikan. Majikan kata kita nak buat macam mana, kami pun tak ada sumber nak bayar gaji ni, kena buang kerja. Anak 3 orang, isteri tak sihat, sakit, memang tak kerja apa. Dia kata kita pun baru nak mula nak cari kerja apa, perak kena pula dah PKPD ni. Siva Gangga punya kes kena pula. Sampai hujung bulan tak boleh pergi mana, duduk dalam kawasan tu. WhatsApp dia main hantar kat saya, dia kata ustaz, tak ada ke beras sikit ke, tolong hantar main beras. Kalau boleh, dia kata tak ada beras pun, susu dengan pampers anak ustaz tolong hantar. Ni tuan-tuan di kampung tu duduk kena PKPD tu. Tuan-tuan duduk di Selangor boleh main kuliah macam biasa. Tuan-tuan duduk di Selangor, tuan-tuan boleh pergi kerja macam biasa. Tuan-tuan dah boleh berniaga macam biasa. Nu yang kena ujian musibah lagi tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pergi jumpa masa PKP itu tuan-tuan, saya keluar pergi bagi bantuan ni pasal ramai yang tak ada makan. Sepanjang PKP itu saya pergi taklah banyak sangat, dalam 2,200 2,300 buah keluarga saya pergi. Ada saya jumpa seorang tok umur dekat 80 duk jual ulam-ulam di pasar tani, pasar malam ni. Jual ulam tuan-tuan. Tanya dia ni, tok tak kerja ustaz, nak berniaga tak boleh, pasar malam pun tak buka, pasar pagi pun tak buka. Jaga 3 orang cucu ni duduk dengan tok, duduk dengan saya ustaz.
Mak ayah mereka pergi mana? Ustaz, mak ayah dia meninggal, accident, meninggal mak ayah ni, balik kerja. Duduk dengan saya pula tak ada kerja, nak pergi jual ulam apa tak boleh. Tok tu pula kena pula, PKPD ni kena pula kawasan dia tu. Ni sekejap saya nak lancar lagi dana lagi tuan-tuan. Khusus malam ni saya nak balik besok, saya nak beli barang, nak pergi hantar. Lebih kurang 400 buah keluarga. 400 buah keluarga. Tuan-tuan fikirlah macam mana pun, tuan-tuan nak bagi zakat ke, tuan-tuan nak bagi infak malam ni, tuan-tuan cari. Apa dia? Masuk waktu dah. Sikit lagi, seminit lagi. Sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan yang ketujuh tuan-tuan, sebagai penutup, dah masuk waktu dah. Sebagai penutup, siang dan malam sebutlah zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Nak sebut banyak mana kalimat tauhid dalam kitab kita kata sekurang-kurangnya 200 kali sehari, 100 kali waktu pagi, 100 kali waktu petang. Nak sebut banyak mana? 200. 100 waktu pagi, 100 waktu petang. Kalimah tauhid la ilaha illallah, mudah-mudahan dengan membiasakan diri menyebut kalimah tauhid itu, Allah akan membantu kita di saat sakaratul maut dan menjadikan kalimah itu sebagai kalam terakhir kita bagi menghembuskan nafas kita yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam ni sekali itu dulu tuan-tuan. Kalau ikut hati memang nak lajak, tetapi kita dalam SOP yang ditetapkan oleh Jabatan Agama, kuliah maghrib sehingga masuk pada waktu Isya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Kita akan sambung pada hadis yang keempat, hadis wudu dan membaca doa selepas wudu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sebagai mengakhiri kuliah saya tuan-tuan, macam saya katakan tadi, selepas solat fardu Isya nanti, saya nak minta sumbangan sikit pada tuan-tuan untuk rakyat-rakyat yang di Kedah yang terkena dengan PKPD. Tuan-tuan pun tahu, tuan-tuan pun biasa kena PKP hari itu, bagaimana orang memerlukan sumbangan. Kita tak bagi duit, kita nak beli barang. Saya nak balik esok hari Jumaat, saya nak mula set up barang. Hari Sabtu saya akan hantar barang kepada penghulu, pejabat penghulu, untuk penghulu dan Jabatan Kebajikan Masyarakat mengedarkan barang-barang keperluan. Saya tabung kan ada di luar sana tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah tabung yang dia tulis Yayasan Aryadah, tuan-tuan letaklah sumbangan. Mungkin dia dekat pintu yang nak keluar tu dia bakal letak tabung. Dan juga bagi tuan-tuan yang nak dapatkan produk Top Coco yang saya duk bawa setiap bulan, minuman coklat, untuk menggantikan produk-produk coklat yang kita duk minum tu yang tak tahu apa, yang dicampur koko, kurma, madu badan dan bali, ada di luar sana. Sekilo 19, setengah kilo 10 ringgit, satu bungkus ada 20 secet harga 20 ringgit. InsyaAllah, wallahu alam, kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Alhamdulillah. Wal asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.